Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita lagi dalam Parallax Podcast. Kongsi cerita. Perspektif berbeza. Okey, untuk episod kali ni ataupun part 2 ni, kita nak sambung lagi cerita-cerita tetamu kita Cikgu Izzuan. Betul. Iaitu Cikgu Muhammad Zaid ataupun Ustaz Muhammad Zaid, iaitu selaku penolong kanan hal ehwal murid Sekolah Seni Malaysia Perak. Kita dah dengar cerita-cerita menarik Cikgu Izzuan daripada dia. Macam mana dia dulu jadi anak murid kepada Tuan Guru Ni Aziz. Ya, dan juga dia dah sambung pelajaran ke Universiti Al-Azhar. Al-Azhar. Kita nak korek lagi dalam-dalam berkenaan dengan sejarah hidup Ustaz Zaid ni. Okey. Cikgu Zuan, boleh mulakan? Okey, Ustaz. Ya. Masa belajar dekat Al-Azhar tu, terfikir tak nak jadi cikgu? Saya tak ada lagi. Maksud tak ada lagi? Tak ada lagi nak fikir jadi cikgu apa semua. Cuma pergi hanya untuk belajar je. Nak Pergi belajar, lepas tu balik. InsyaAllah, apa yang ada kerja, kita kerja. Itu je. Tidak ada dalam kepala untuk jadi cikgu. yang penting ada degree lah. Ada degree yang tu. penting ada ijazah kan. tu lah. Selama 4 tahun tu, kira buat gitu je dah. Masa Ustaz darjah 1, Ustaz isi apa? Cita-cita tu. Kita nak tanya. Cita-cita Askar. Ustaz. Askar. Memang saya pun dah mohon untuk jadi askar. Oh. Lepas keluar daripada universiti, lepas keluar daripada Azhar, duduk dalam 1 tahun, tak ada kerja, maka terpaksalah memohon untuk jadi askar dalam bahagian kor agama, Kagat. Betul-betul. Kor Askar agama dekat Kagat. kan. Betul. Dan kawan-kawan lain pun dah dapat. Macam tu. Jadi semasa permohonan tu, mohon juga kerja dengan Yayasan Islam Kelantan. Iaitu sebagai guru jugalah. Sampai dah tak ada kerja apa semua balik, menganggur apa semua, terpaksa. Apabila jadi situ, jadilah guru. Jadi guru di Yayasan Islam Kelantan dengan gaji pada masa tu ialah baru RM880 sebulan. Tahun bila tu Ustaz kalau boleh tahu? Tahun 95. Oh, balik daripada 95 Azhar. 97. Oh. 97 tu gaji masuk je sebagai guru sandaran iaitu RM880 sebulan dan akan putus pekerjaan kita setiap akhir tahun. Dan akan disambung balik Banyak kontrak kontrak. Okey. Sampailah tahun 2016. Oh, lama juga. Situ. Lama saya di sana. Situ 2016. Saya masuk pelajar masuk dengan yang ni 2016 2008. 2008 dengan Kerajaan Persekutuan iaitu dengan Kementerian Pendidikan. Okey, jadi Dia Ustaz lewatlah saya sekarang baru dah nak patching baru 20 tahun. Orang lain patching dah sampai 30 tahun lebih. Khidmat untuk menjadi seorang guru. Saya faham. Sama. Okey Ustaz, kita nak tanya sikit lah pasal pengajian Ustaz dekat Mesir. Azhar dulu, di Mesir dulu. Gaya pengajaran dia, apa yang menarik ataupun cara dia dekat sana macam mana? Okey, baik. Kat sana dia kelas tidak wajib. Oh, Kelas tak wajib. Jadi atas inisiatif pelajar itu sendiri. Maknanya dia nak pergi kelas, dia pergi. Tak nak pergi kelas, dia nak pergi melaju, dia pergi. Tapi syarat apabila masuk waktu peperiksaan, kena masuk. Kena jawab lah. Kena jawab. Itu sebab ramai yang apabila masa periksa, kadang-kadang dia tak masuk periksa, dia pergi buat umrah dia buat package umrah pergi ke Mekah apa semua, cari duit. Betul. Kadang-kadang waktu cuti waktu tu, dia pergi ke Europe untuk belajar untuk untuk makan gaji apa semua. Begitu. Kat sana dia tak wajib. Maknanya kelas siapa yang kita nak masuk, kita masuk. Dia tak ada jadual lah. Dia jadual ada, tapi kita sendiri. okey, Kalau faham. kita tidak istiqamah dengan pergerakan kita, masa kita, Betul. maka hanyutlah. Ya, betul. Hanyut kat sana. Dia macam nak masuk. nak Yang penting masuk. exam buat, lulus stay. Kehadiran tak diambil. Gitu. Yurannya tadi saya kata kursus tu ialah 2 genih saja, iaitu 2 pound, iaitu untuk 1 tahun untuk kad universiti je. Tu untuk kad universiti dia. Pada buku-buku hanya dibeli di perpustakaan hanya RM2 satu je. Bukunya murah sangat. Gitu. Sebab dia universiti wakaf kan. Itu wakaf. So, itu dia Maknanya macam dia kita boleh belajar dalam dalam masjid,
Al-Azhar tu sendiri, dalam universiti. Kadang-kadang tak apalah, kita pergi belajar cari masjid-masjid yang berdekatan, masjid-masjid yang macam Masjid Imam Syafi'i, Masjid Imam Lais, Masjid Imam yang Muktabar, apa semua kita pergi situ. Sebab di situ ada lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan yang kita belajar di Masjid Al-Azhar. Cuma kita akan baca sukatan yang dia bagi untuk masuk peperiksaan. Tu cukup. Ustaz, fully Arab lah kan? Fully Arab. Macam mana Ustaz sebagai seorang anak Kelantan yang pergi ke Mesir, masa sebelum Ustaz pergi ke Mesir tu Ustaz memang dah fasih berbahasa Arab ataupun macam mana? Oh. Saya ambil kursus dalam masa 3 bulan saja sebelum pergi ke Mesir. Dan pergi ke Mesir, apabila ke Mesir, kita masuk belajar pun memang tak faham apa pun. Kenapa tak faham? Sebab bahasa dia bukan bahasa Arab fasahah. Dia bahasa Arab Amiyah. Maksudnya bahasa Arab Amiyah ni bahasa Arab kapur. Contoh kalau kita kata contoh. bacaan iza jaa nasrullah. Betul. Tapi apabila dia bercakap dalam bahasa Arab iza ga. Huruf jim tadi ditukar dengan huruf ga. Jadi apabila begitu itulah yang kita kata Imam Asad Al-Banna tu marah sangat penggunaan dalam bahasa Amiyah ni. Kerana apa? Kerana apabila baca Quran, dia baca dengan bahasa kapur atau baca lahjat ataupun dialek kapur, yang menyebabkan berlaku kesalahan. Betul. Jadi patutnya iza jaa nasrullah, tapi dia patut iza gaa nasrullah. Macam mana Ustaz survive macam tu lagi macam qama yakumu kum maknanya berdiri. Dia kum bangun. Okey, tapi dia dalam bahasa Arab mesti dia tukar huruf qaf tadi dengan huruf hamzah. Jadi payah sikit. Mula-mula tu mesti macam sukar untuk memahami lah. Macam Bangla duduk kat Malaysia lah. Ustaz, macam mana Ustaz survive kat sana Ustaz? Begitulah dengan Ustaz duit tak ada apa semua. Ustaz pergi seorang-seorang ataupun ada kekawan sekali? Kita pergi dengan rombongan. Kurang-kurangnya dalam 100 orang. Sebabnya pelajar Kelantan merupakan pelajar yang mendominasikan kat sana. Situlah pelajar Kelantan yang paling ramai. Ya, betul. Di samping pelajar Kelantan, belajar Kedah. Seperti yang lain memang sedikit-sedikit lah. Dua negeri ini merupakan majoriti yang pelajar yang belajar di Masjid Al-Azhar. Sama ada dalam bentuk dalam kedoktoran ke, dalam medik ke apa semua, memang kat situ lah. Jadi kalau belajar di Universiti Al-Azhar ni memang macam Ustaz cakap tadi, kena istiqomah. Kadang-kadang kalau macam malas turun tu dia tak turun. Tak turun. Sebab tak ada yang menggerakkan. Jadi kena diri sendiri tu yang kena rajin pergi Ya, kelas. ya. Sebab tu yang cemerlang je tahu masuk. Betul. Memang. Betul. Kalau setakat nak pergi nak main-main, baik tak payah pergilah kat sana. Buang masa saja. Kerana apa? Kat sana tak ada orang dah nak jaga kita, nak guide kita apa semua. Jadi sana sendiri-sendiri. Itu sebab kadang-kadang orang yang ada duit, tak ada duit dia berhenti belajar, dia pergi bekerja di Turki, di Eropah apa semua. Sebab dia naik bas je. Yelah dekat Dekat kan? je, naik bas je. Macam Ustaz dulu ada tak bekerja sambil belajar, cari duit poket sikit? Dia fokus kepada belajar saja. Itu sebab kadang-kadang orang kat sana pergi, kalau dia tak fokus, dia pergi saja, paling singkat dia pergi 8 tahun ataupun 10 tahun. Tapi saya ambil alhamdulillah 5 tahun. saya 4 tahun, 4 tahun lah. Mana saya 1 tahun saya mengulang. Tahun pertama saya lepas, tahun 2 tak lepas. Kena mengulang 1 kali, 3, 4 gitu. Mana saya tak lepas sebab dia tak lulus subjek lebih daripada 2. Mana 3 dia kena ulang tahun yang sama. Macam tu. Dia kena lulus. Kecuali 2 ni kita panggil boleh tasbih, maknanya boleh angkat. Kadang-kadang orang yang tahun 4 dia masih lagi ambil subjek tahun 1. Betul. Terutama sekali subjek Al-Quran. Sebab Al-Quran ni kena hafazan kan. Betul. Tahun 1 kena 4 surah, 4 juzuk. Tahun 2 tambah 4 jadi 8. Tahun 3 tambah 4 jadi 12, 16 juzuk kena hafal dan ditebuk pula oleh pesyarah. Tengok tahun 1 tak lepas. 4 juzuk tadi. Cerita. Bukan 4 Kat orang lain sekolah lain
30 juzu sekarang kan. Sekarang tak ada lah sana. Macam itulah. Senang je sekarang. Situ. Yang pergi sekarang pun alhamdulillah orang yang cemerlang semua. Okey Ustaz, kita nak tanya. Ya. Habis di Ustaz belajar kat Al-Azhar tadi, Ustaz kerja dekat Yayasan Islam Kelantan. Islam Kelantan. Okey. Sekolah pertama, adakah Ustaz ada sambung KPLI sebelum nak mengajar dengan Kementerian Pendidikan? Okey, ada. Ada. Ustaz sambung KPLI kat mana Ustaz? Okey, saya lepas tu bukan KPLI. Saya semula-mula saya balik, saya terus mengajar dengan Yayasan Islam Kelantan. Ya, betul. Duduk dalam 1 tahun, saya mohon KPLD. Apa tu? Diploma pendidikan lah. Diploma pendidikan. Diploma pendidikan di Universiti Islam Antarabangsa. UIA. Iaitu sekarang ni kalau kita pergi di Gombak, betul. Jalan bawah untuk ke ke Rauk ke Betul. Betul. Batu 12. Ya. Batu 12 tu ada atas bukit tu, situ tu sekarang ni sekolah antarabangsa. Betul. Dulu itu adalah kampus untuk orang-orang yang buat diploma pendidikan kat situ, naik atas bukit tu. Yang sekolah antarabangsa sekarang tu. Saya sekarang ni guru saya situ masih ada lagi nanti macam Awan Sarian. Awan Sarian sekarang ni masih lagi guru saya mengajar falsafah kat situ. Okey. Sarifah Gaus di UIA tu. Tahun bila Ustaz? Saya rasa tahun 2009 Lebih kurang lah. Lebih kurang 90 saya balik, 90 pergi 96, 97. Baru lahir tahu. Saya baru lahir masa tu. Lain lah. Naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Sebab tu sekarang sekolah antarabangsa tu atas bukit. Kalau kita lalu airway tu tak nampak. Betul. Jadi saya lalu saya bagi tahu anak-anak ni lah tempat abah dulu buat diploma pendidikan. Dan sempat orang pertama 6 bulan berpindah ke kampus yang baru di Gombak tu. UIA sebelum ni dekat? Di Petaling Jaya. Yang baru tu lepas pada tu saya pun Sempat dekat situ. Sempat merasa Sebab merasa kampus yang besar tu yang baru. Cantik tau. Situ tu. Besar Saya dan 6 bulan di cantik. atas bukit tu, lepas tu pergi kat sana. Okey Ustaz, sekolah pertama Ustaz posting lepas Ustaz dapat DPLI. Saya sebenarnya saya dapat posting dekat Sabah. Wow. Saya tak pergi. Okey. Sebab semula tu saya balik, saya mengajar di Yayasan Islam Kelantan. Saya dapat buat di KPLD, diploma. Saya ambil isteri saya masuk tempat saya. Mengajar di Yayasan Kelantan. Kan? Jadi saya belajar. Apabila balik isteri saya kat sini. Jadi saya dapat Sabah. Jadi saya rasa tak nak pergi. Okey. Dia tak nak pergi, saya menganggur pula 1 tahun. Sebab isteri saya masih mengajar. Saya pun mohon balik dengan Yayasan Islam Kelantan. Masuk Yayasan Kelantan, mengajar balik. Mengajar situ. Mana Yayasan Kelantan ni saya sekolah Ramah Kenali saya mengajar. Sekolah Darussalam saya mengajar. Sekolah Mahat Muhammad di Gua Musan saya mengajar last kat situ. Lepas tu saya bawa isteri saya sampai ke Mahat Muhammad di Gua Musan. Buat KPLI di kampus Kota Baru. Lepas tu dia dapat posting. Dia posting ke Sabah juga. Saya pun mohon ke Sarawak. Saya pun mohon sekali. Last dia dapat, saya tak dapat juga. Saya pergi kat KPN, saya kata kenapa saya tak dapat. Dia kata saya tak lulus bahasa Arab dalam SPM. Dia tengok SPM. Dalam tu. Saya kata mana bukti yang mengatakan lulus bahasa Arab tu sebagai syarat untuk posting kata. Betul. Okey. Saya tahu lulus kredit 6 subjek Boleh jalan kan. Betul. Jangan tengok kita apalah boleh lah. Terus pergi. Okey, ke mana Ustaz? Sekolah pertama saya ialah di Sarawak di Miri. Di tanah air tu. Okey. Miri. Kita cerita ni dah semakin menarik. Tapi lepas ni kita akan sambung lagi dengan bahagian ketiga. Betul tak Cikgu Izwan? Nanti kita kembali lagi di Parallax Podcast. Kongsi cerita. Perspektif berbeza. Okey.